wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah izinnya kita bersama-sama berada di dalam rumah ini untuk menunggu antara maghrib dan isya ini, menunggu masuknya waktu salat pun salah satu sunnah daripada sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi di dalam menunggu itu kita boleh beriktikaf dan mengikuti majlis ilmu yang mana majlis yang turut disertai oleh para malaikat. Jadi pada minggu ini, pada bulan ini kita teruskan pembacaan buku kita atau kitab Islam dan Melayu ini di bawah tajuk Pembinaan Watak Bangsa. Jadi kalau yang lepas itu, yang terakhir, bagaimana saya flashback sikitlah tentang suatu bangsa yang terbina wataknya dengan pelbagai karakter. Kalau kita tengok filem, dia ada watak jahat, watak hero kan. Kadang-kadang superhero tu banyak sirinya. Superman, Batman, dan apa-apa sendiri pun saya tak tahu. Jadi watak itu dicipta sedemikian rupa sampai dia menjadi superhero yang dinantikan sebagai penyelamat betul. Kalau ada kekacauan, maka superhero akan datang, terbang lagi laju pada cahaya tu. Kalau Superman ke Spiderman ke apa tu. Jadi itu watak perseorangan. Ini watak bangsa yang mana penulis mengingatkan kita watak bangsa ini kita mau jadi apa? Kita nak jadi bagaimana? Kalau peniaga yang saya sebut, peniaga yang jujur akan bersama Nabi di dalam syurga. Kalau dia peniaga, kalau dia orang yang diberikan amanah untuk menguruskan hal ihwal umat ini, dia mengkhianati amanah itu, dia akan disoal. Ada satu pengertian hadis, kalau orang itu menanggung amanah untuk menguruskan hal ihwal umat tapi dia tidak penat, maknanya dia menipu. Menanggung amanah umat dia memang penat. Dalam arti katalah ni macam pemimpin lah kan. Kalau pemimpin tu dia tak penat, maknanya dia menipu. Orang yang menguruskan amanah umat ini, dia memang akan penat. Itu barangkali dah jadi sunnatullah. Kalau tu saya tak nak jadi apa, saya tak nak berpenat, tak apa lah. Tapi ada setelah dia minta nak jadi, tapi mahukan kerehatan. Itu bukan watak yang kita ingin bina. Pemimpin itu penat. Jadi dalam konteks masyarakat Melayu Islam di rantau ini, dan berlaku juga di tempat-tempat lain, pengislaman telah membawa transformasi atau perubahan kepada watak bangsa. Kalau khusus kepada orang Melayu, dari bangsa yang terkurung dalam kekarutan tahyul dan dongeng menjadi bangsa yang rasional dan responsif. Tahyul dan dongeng, kalau dulu dalam TV kita ada lagu Ulit Mayang kan? Lagu Ulit Mayang, yang ulit mayang diulit, ulit dengan jala jemala tu kan.
proses rawatan kan? Dia satu proses rawatan yang kononnya kena rasuk jin ke semangat ke apa ke. Kita tengok ending lirik lagu tu lah. Fakutahu asal usul, yang darat pulang ke darat, yang laut pulang ke laut, nasi berwarna hamba sembahkan. Jadi dia sembahkan pada siapa? Saya rasa banyak kekarutan, ketahilan dalam amalan itu. Sebab tu dia pupus. Itu kata transformasi atau perubahan yang dibawa oleh Islam. Mandi tolak bala. Lagi apa lagi? Mandi bunga macam mana mandi bunga? Kau kata kalau lambat jodoh mandi bunga kan? Jadi macam-macam kekarutan, tahyul dan dongeng kita telah buang. Kerana apa? Kita responsif terhadap rangsangan Al-Quran agar berfikir. Dan dengan perkembangan sains dan teknologi, jadi penyakit-penyakit tadi yang kata kena rasuk, kena apa lagi? Kena jin. Yalah, benda tu ada. Tapi ada kawan ni cerita lah kan, dia kena gaul. Dia pergi kat Tok Bomo kata pijak lubang jin, tu sakit kaki. Cuba pergi test uric acid tengok, tinggi 1000. Memanglah sakit terus pun. Lepas tu duk pergi makan makanan yang menjadi punca pula. Ke kacang, daging, lagi gaul apa? Dia pergi makan kata pijak lubang jin. Tu kekarutan tahyul dan dongeng. Telah kita respon kepada proses tadabbur, tafakkur yang dianjurkan oleh Al-Quran yang membolehkan kita mengetahui ilmu-ilmu baharu tentang penyakit. Nama dia gout atau go out. Kena gout ni dia kata kaki jadi macam area TV. Dulu orang tengok TV kalau tak jelas dia pusing-pusing area sikit. Jadi dia cari tempat yang kurang sakit. Siapa tak kena tak tahu. Kalau siapa kena dia tahu. Jadi kita berfikir merenung alam, merenung kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyakit-penyakit ni pun kejadian Allah yang kalau orang kena macam kanser, jumpa doktor pakar kata ada peluang lebih kurang 6 bulan lagi kan, atau setahun lagi. Memang ada isyarat. Memang doktor yang pakar mempelajari perkara-perkara tersebut. Tetapi di akhir ayatnya disebut juga kalau hidup mati di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi proses mereka mempelajari isyarat-isyarat badan itulah entah. Dia memang dah tak mampu nak menanggung penyakit tersebut. Jadi sebagai manusia, setakat ilmu yang dia ada, dia boleh membuat agakkan berapa lama lagi kita dapat bertahan. Yang pasti semua akan matilah kan. Tapi isyarat-isyarat badan kita memang dia dah bagi. Dia dah tak larat nak menanggung. Jadi itu proses tafakkur. Dia buat kajian, dia buat renungan, dia buat, kalau dalam bahasa sains dia kata eksperimen lah kan. Dia adalah perkara-perkara yang mereka kaji. Dan kita yang tidak terlatih dalam profesional macam doktor pun ada juga dicatatkan oleh penulis di dalam buku ini ungkapan tradisi Melayu, alam terkembang dijadikan guru. Kata-kata ini bukan sahaja di Malaysia, di Indonesia, alam terkembang menjadi guru. Dan saya pergi ke Universiti Imam Bonjol, ucapan alu-aluan yang diucapkan oleh di sana dipanggil dosen itu disebut ayat, kita sama-sama
mempunyai ungkapan tradisi alam terkembang menjadi guru. Sebab kami pergilah buat macam-macam perkongsian ilmu pengetahuan. Jadi ungkapan tradisi ini dicatatkan oleh penulis, ia adalah penjelmaan kesedaran tentang hakikat alam sebagai Al-Kitabul Maftuh, kitab yang terbuka. Al-Kitab biasanya orang merujuk Al-Quran, itu Al-Kitabul Maftuh, yang tertulis, termaktub. Orang Melayu katakan termaktub di dalam buku, termaktub di dalam kitab. Tapi yang terbuka ini, bawa ni dekat kampung saya, Baling Kedah kan, saya sit sebelah tu lah, sebelah Baling. Saya dengan Kupang ni lebih kurang 30 km lebih tu, lebih kurang 30 minit. Masa berlaku di Gunung Jerai, kawan saya dah menulis ada 2 bom jangka, satu Gunung Inas yang berlaku di Baling tu akan berlaku seperti Gunung Jerai. Tunggu masa. Bom jangka ni dia ada setting masa kan. Masa dia tunggu kan. Alam terkembang menjadi guru. Kamu tidak pernah berguru dengan alam. Kamu buat benda-benda di atas, kamu takung air banyak-banyak, seolah-olah kamu tak tahu benda tu boleh pecah. Apa? Orang kata ban pecah. Kalau you tongkang pecah, you kenyang. Maknanya itu orang laut lah. Tongkang pecah, tenggelam, orang jatuh, ikan jomong makan. Tongkang pecah, you kenyang. Tapi ini takungan di atas bukit tu pecah dan dia turun ke bawah. Ranapkan rumah orang kampung seperti di Hulu Langit ada beberapa rumah ni. Dan lebih menyedihkan, dia turut babitkan kematian. Jadi kita, itulah kitab yang terbuka yang boleh kita baca. Kalau pengulas sukan, dia kata membaca permainan ni, tak kira lah badminton ke bola sepak, dia kata kita dah boleh membaca permainan. Lawan kita tu kita kena baca permainan. Saya duk main badminton dengan kawan-kawan, saya tahu kalau kawan ni nak kalahkan dia macam mana. Tapi kalau malam tu dia ubah game, saya kalah. Jadi membaca permainan itu dikatakan membaca permainan. Ini membaca alam yang terbuka, kitab yang terbuka. Jadi itu kemampuan kita. Jadi alam yang terbuka ini memuatkan berbagai rahsia dan hikmah yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat membantunya untuk memahami sesuatu. Jadi antaranya kejadian-kejadian yang saya sebut tadilah banjir. Memang susah. Itu konflik kita dengan pembangunan. Konflik kita dengan pembangunan. Setakat mana kita nak tebang, setakat mana nak pelihara. Orang kata ni pembangunan lestari. Di samping kita membangun, kita mengekalkan apa yang sedia ada. Tapi cakap senang, nak buat yang susah. Pandai, pemaju ni pandai. Kita nak skip undang-undang boleh punya. Untuk membangun tanah yang kurang daripada 20 ekar, dia tak perlu penilaian EIA. Jadi kalau dia ada 100 ekar, dia pecah banyak pasal 20, 19, dia tak perlulah penilaian alam sekitar tu. Efek alam sekitar tu tak perlu. Tapi bila campur selepas beberapa tahun, semua 100 hektar tu dia bangunkan. Jadi itu kata undang-undang, dia tulis begitu, kita pusing begini. Orang kata tak boleh kahwin poligami, kena mohon kat mahkamah. Dia pergi Thailand, balik-balik serah dia daftar juga. Macam mana mahkamah tak daftar, memang dah buat. Tapi ada kaki, memang dia tak daftar sampai sudah. Bila dia nak bercerai baru dia pergi. Tapi tak apalah, itu kata undang-undang. Yang tu pandai pula dia membaca. Memang
alam adalah ayatullah, tanda-tanda yang mengisyaratkan keesaan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah. Ayat-ayat tu bukan ayat Quran sahaja. Ayat ni tanda atau alamat. Itu perkataan-perkataan yang kita ambil dari bahasa Arab yang bahasa Islaminya ni. Alam, alamat, ilmu. Kata akar dia sama, alimah. Jadi penciptaan alam ini adalah alamat atau tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menjadikan alam ini dengan ilmu ini. Sifat Allah, ilmu. Itu keterkaitan bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Quran itu, dia punya kekuatan. Bahasa ini tidak akan berubah. Bahasa-bahasa lain kadang-kadang dia fleksi sikit, dia menerima banyak perubahan. Tapi bahasa Arab pun susah nak diubah. Dia ada sistem kata akar yang tegar, tak boleh diubah. Jadi manusia atau dalam tradisi Melayu, usaha untuk memaknai tanda-tanda pada alam ciptaan Tuhan dan mengambil iktibar untuk panduan hidupnya memang sentiasa berlaku. Kalau selepas ini kita tidak mengambil pengajaran lagi daripada peristiwa-peristiwa pahit, macam-macam peristiwa pahit kita lalui dalam tempoh beberapa tahun ini. Pandemik, krisis kesihatan, krisis kepimpinan, krisis perekonomian. Ekonomi orang kampung agak tertekan juga sebenarnya dalam perkembangan terakhir ini dengan peningkatan kos hidup. Jadi kalau kita gagal mengambil pengajaran, maknanya kita tak memahami apa-apa. Sedangkan watak bangsa kita sebenarnya, watak kita ni ada kemampuan. Kita dah terbina dulu daripada masyarakat yang percayakan tahyul dan dongeng. Kita dah buat, kita percayakan Islam. Kita ada sistem akidah, kita belajar sistem akidah, sistem muamalah, sistem perkahwinan, munakahat dan sebagainya. Kita pelajari dan kita amalkan betul. Kita transform habis, kita berubah habis sistem kepercayaan. Tanya Ahmad Rafiq tu Tuhan dan bapa dia jawab satu. Dia berusaha nyawa pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpikir tu. Cuba tanya dia. Tengah dia duduk menerap atas motor tu, dia turun-turun tadi nyawa hang siapa pegang? Cuba tanya dia. Dia kata Allah pegang. Allah tak bagi tertunggi lagi, nyawa dia masih ada. Saya kalau tengok kadang-kadang ngeri cara dia buat tu, macam stuntman dalam filem. Tapi dia memang berani. Kalau dia turun tanya dia tadi nyawa dia siapa pegang, dia memang tak harap tak orang lain. Dia berserah pada Allah semata-mata. Itu Mak Rafiq ni watak budak nakal dalam masyarakat kita. Yang Mak Rafiq pun boleh faham. Tapi kalau kita ni yang para kira-kira ilmuwan yang sudah dewasa ini, isyarat-isyarat lain kita tak faham tu kira pelik. Jadi pusaka bangsa banyak sekali mengangkat objek-objek kealaman. Bahasa kita ni kita ungkapkan langit, tanah, gunung, bukit, batu, air, flora dan fauna ni. Demikianlah ketajaman daya renung bangsa ini. Kita merenungnya dengan tajam. Ini saya ulang sekali lagi. Bangsa lain, tanah tumpah darah, dia panggil motherland.
Kita panggil tanah air. Maknanya tanah dan airnya sekali. Tanah dan perairannya sekali. Negeri kita ini, milik kita ini, tanah dan airnya sekali. Ada orang lain dia sebut mainland kan, dia panggil motherland. Tapi kita panggil tanah air. Kalau nak terjemah bahasa Inggeris macam mana? Orang putih panggil motherland. Jangan duk terjemah. Kita sebut tanah air sebab kita memang antara watak yang orang rantau ini disebutkan oleh penulis, wataknya kelautan. Negeri kita ini kelilingnya adalah laut. Makali itulah kita sebut negara kita ini tanah air. Tanah dan airnya sekali. Pada perenggan seterusnya, penulis mencatatkan pada hakikatnya bangsa ini mewarisi kekayaan nilai-nilai budaya yang dapat menjadi teras pembinaan watak yang ampuh dan tangguh. Tangguh ni dia guna sini tangguh tu macam tangguh masa kan. Tangguh kalau dalam arti yang sama ialah tough. Bahasa Inggeris kata tough kan. Apa? Kata apa? Ya? Kukuh. Apa? Bangsa yang tangguh. Maknanya kalau hero dalam filem tu kena belasah tak jadi apa, tu tangguh tu. Ya. Yang kuat lah, antaranya kuat, ampuh dan kuat. Bukankah pada zaman silam bangsa Melayu terkenal sebagai bangsa pelaut? Ini yang saya sebut kita ni wataknya kelautan. Justru watak bangsa ini banyak terbentuk dalam budaya hidup kelautan yang serba mencabar. Tradisi bahari, baharun laut, bahari disebut. Bahari atau budaya kelautan membentuk watak yang kuat, berdaya tahan, berdaya juang. Kalau di darat, orang laut ni beza dengan darat. Kalau di darat banyak tempat selamat, banyak pilihan untuk kita berlindung dan berteduh. Tetapi di laut, kalau kita tengah dalam kapal laut, di mana tempat kita nak bersembunyi, di mana kita nak menghindari gelombang dan taufan, kita tak ada pilihan. Dia ada benda yang tak ada pilihan. Tu kalau saya jogging ke apa, kawan tanya, Ustaz, darat lagi jogging lama. Nak berapa kilo, 8 ke 10 bang? Lari. Lari. Kalau tak darat, saya kata berhenti tepi jalan. Saya bukan naik helikopter. Kalau masak je tu. Jadi kalau tak darat, saya berhenti tepi jalan. Begitu juga kalau kita naik basikal kan, kita ada banyak pilihan lah. Lah pula tepi jalan ni banyak kedai roti canai. Tak darat, makan roti canai tu. Order Maggi goreng ke apa kan. Sambil jogging katanya nak bakar kalori, tapi roti kedai roti canai lebih banyak kalori kita hantar. Tapi tak apa, itu watak kita. Watak yang tangguh, watak yang kekal, watak yang kekal pun macam tangguh tu juga. Sebab kita diajar alam kelautan ini, kita tidak dapat lari daripada gelombang dan taufan. Kita tidak dapat lari daripada ribut dan badai. Tidak ada pilihan bagi anak laut selain menghadapi dan menaklukinya dengan sepenuh keberanian dan kekuatan. Dulu filem-filem yang saya lihat, dia ada bangsa dia. Turunkan saut, lipat saut, turunkan layar. Yang tukang jaga tu jawab, baik juragan. Juragan ni apa? Juragan ni boleh lah, juragan ni yang itulah pemandu kapal laut lah. Kita sebut juragan. Lah ni dia sebut tekong kan. Lepas tu penyelundup darat tu dia kata tekong darat. Yang
pelari barang masuk ke sempadan. Minyak masak tak ada, rupanya sebulan 1 juta pergi Thailand. Sejuta pergi Thailand. Takkanlah orang tak tahu minyak masak paket Malaysia ada di Thailand. Itu kata daya renungan pun. Saya baca, lemah. Ada kementerian baru nak tanya syarikat-syarikat pengeluar ni berapa mereka paketkan produk mereka secara yang bersubsidi. Oh, baru nak tanya apa patut penyelundup bersukaria apa. Berapa banyak masuk pasaran kita, berapa banyak masuk pasaran Thailand. Rupanya 1 juta sebulan, 1 juta paket. Jadi saya baca laporan, dia kata tukang bawa pelari RM2 untung. Penguat pasar RM5. Itu punca dia. Penguat pasar ni faham apa siapa? Tukang bawa pelari RM2 sebab harga di sana memang dijual sekitar RM6 ke RM7, RM6 ke RM8. Dia dapat sini bukanlah RM2.5. Kongsi tukang bawa pelari, kos pengangkutan dia lah. Lepas tu peruncit dia lagi nak untung. Penguat kuasa pun ada habuan juga rupanya. Jadi kita susah sebab dia satu pusingan pun. Firman-firman ada orang yang untung, ada orang yang susah. Jadi itu kata renungan. Keluar banyak mana pun tak cukup. Maknanya ada pendirian, ada ketirisan dalam bahasa ni. Dia kata ketirisan kan. Nak bawa untuk orang kita, pokoknya kita duk subsidikan orang lain. Jadi itulah pesanan-pesanan yang kita kena renungkan. Kehidupan ni begitu. Berlaku sikit kalau kita berada di laut, memang kita kena tangkap apa isyarat yang dihantar oleh, dia kata, oleh burung, oleh gelombang, oleh apa ni? Itu tradisinya. Kalau burung banyak sangat, apa macam dulu masa berlaku tsunami di Aceh, bila berlaku penyurutan air laut, orang yang tak tahu dia pergi kutip ikan. Lembu lari ke darat. Rupanya lembu tahu. Orang yang tak tahu dia turun kejar ikan, nak tangkap ikan sebab air laut dah surut. Rupanya 2 jam kemudian dia datang dengan air yang 40 kaki. Memang dulu-dulu ada orang cerita lava apa, ombak setinggi pokoknya. Saya dulu macam tak dia mana pernah tengok kan. Memang dia naik semua, tinggi pokoknya semua. Saya tengok gambar kan, pokok ru yang tak terbalik. Orang sana sebut pucuknya tak nampak. Dan bila tengok setinggi bangunan 3 tingkat, 5-60 kaki lah. Pokoknya kita yang panjang-panjang tu, panjangnya memang 5-60 kaki. Jadi kalau kita dalam kehidupan ni nahodanya tak reti, jurumuninya pun tak reti, seluruh kelasi anak kapal pun tak reti. Jadi macam tu lah. Keluarlah minyak masak banyak mana pun. Kita ni kan negeri sawit, jalan di seluruh kampung ni. Antara pokok paling banyak pokok sawit, jangan bilang pokok lah kan. Pokok lah. Orang yang sawit 10 km satu kan. Orang yang sawit banyak. Dalam tempat saya, dalam Korea saya, orang yang sawit ada 3-4. Batu Limau 1, Pekan Kecil 3, Tutup belah 1, Cakap Petai 2, Bertantan cari 2, minyak tak ada. Jadi apa isyaratnya? Isyarat ketirisan. Jadi kalau penguat pasal kita pun tak erti, yang Kementerian PPDNKK pun tak aktif, jadi begitu. Sakit, kehidupan kita sakit. Jadi contoh berada di depan mata,
timbul, tenggelam, hidup, mati, memang itu hakikat. Nak mengaku, tak mengaku sudah. Jadi kalaulah begitu, kemana menghilangnya watak bahari yang sedemikian itu? Mungkin kita sudah tercabut dari tradisi besar tersebut. Maknanya sensitiviti kita tak ada. Kawan saya kata, kadang-kadang seolah-olah masyarakat kita ni sudah terbius. Kena ubat bius lah. Kena ubat bius, putih tak sakit kan? Cabut gigi pun tak sakit. Dia cucuk satu tu, dia cabut gigi dia hidup gitu. Cuba cabut lari tu. Tak mampu kita nak cabut gigi, cabut perlu kening, cabut misai pun sakit kan? Terasa. Tapi kalau kena bius, dia penuh dada kita. Bukan dada kan? Tengkorak pun dibisin apa? Macam pakai grinder kan? Betul? Dulu-dulu pakai gigi, pakai macam grinder. Sebab apa? Badan sudah diberi ubat pelari. Saya ada buat pembedahan. Dia cucuk 2 minit, rasa badan tak ada. Dia kata, dia baba-baba tulang belakang saya, dia pukul tang sendi yang dekat kita ada sendi kan, dia cucuk situ satu jarum. Pun saya tengok dalam bil RM512 satu cucuk tu. Lepas tu rasa pusat ke bawah ni macam tak ada. Macam kita berenang main kaki dalam air. Rasa tak ada. Duk lama tu saya putus urat keting. Urat keting ni putus. Achilles tendon dia sebut kan. Dalam 40 minit tu saya tanya, dah sambung belum? Dah buat ke belum? Dia kata nak siap kan? 2-5 minit tu siap. Tak tahu apa. Itulah yang terbius. Tapi dalam suasana masyarakat kita pun kadang-kadang masyarakat kita seolah-olah terbius. Jadi apa dah tak sensitif. Tak ada lah. Ada lah. Jadi watak bangsa kita ini janganlah jadi begitu, kerana nanti yang tinggal bangsa yang serba miskin, serba terpinggir. Kalau kita tak kuat, kita akan miskin, kita akan terpinggir. Itu hakikat. Kalau kita tak bangunkan negara, ketika negara-negara serantau semakin maju, kita akan terpinggir. Itu tidak boleh dielakkan. Itu kata watak bangsa. Tak kira lah bangsa. Kalau bangsa tradisi di sini bangsa Melayu, termasuk juga bangsa-bangsa yang mendiami negara ini. Negara kita yang pernah menjadi kota perdagangan jalur laut, dikatakan jom Melayu dulu, besar-besar. Tapi nelayan sekarang, nelayan Melayu jadi nelayan pantai. Nelayan pantai ini selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Mereka perlu dibantu. Buat elang nelayan 250 sebulan. Sampai perlu dibantu. Itu saya pelik. Sebab kami baru nak daftarkan Persatuan Nelayan Darat Batam Padang. Banyak sungai depan ni, banyak ikan. Saya tak tahu. Bila saya turun dengan kawan-kawan pakai bot kat Sungai Rangas tu, rupanya banyak ikan. Kemarin kawan bagi ikan terboi 2 ekor, saya balik goreng. Saya ikan apa makan. Jadi perikanan yang kat Jalan Pahang kata, yang ada slip gaji tak boleh, yang ada slip pencen tak boleh. Saya tak layak. Jadi dia ambil yang kampung ni, kita cuba register 15 orang. Dia kata untung register dapat elang usaha hidup 250 sebulan, sama dengan nelayan lain. Padahal dia buat tu nelayan part time. Tapi tak apa lah, kerajaan nak bagi ambil. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Jadi kalau kita register, itu package untuk membantu nelayan pantai. Sedangkan kita baca dulu, katanya kat Pulau Duyung, Terengganu, kemampuan tukang-tukang bina bot kita
boleh bina pun yang boleh mengelilingi dunia. Tiba-tiba kita jadi mengecil. Sepatutnya kita jadi membesar kan? Dan orang memang pergi tengok pembinaan bot. Dia bina secara tradisi, dia pakai tengok dengan mata. Dia guna alat-alat tradisional. Bila turun tak ada sengit seinci pun. Itu kemampuan tukang-tukang bina bot di Pulau Duyung sekitar Terengganu. Orang Terengganu banyak nelayan. Tapi lama kelamaan kita tak mampu nak tangkap ikan. Ambil diesel subsidi, pergi tengah laut, tukar dengan ikan siam, bawa balik jual. Sampai tahap tu. Dan saya pergi tanya, apa masalah nelayan ni? Macam-macam. Modal nak pergi laut tu orang lain punya. Jadi ikan dibawa balik kena jual kepada pemodal dengan harga yang ditetapkan oleh pemodal. Itu sebab nelayan sesetengahnya jadi miskin. Rupanya dia tak ada modal. Oh, dia betul modal minat dia 1,000 atau 2,000, tengok besarnya enjin. Pergi jemuk, oh enjin dia besar, enjin kereta tu kalau pun yang besar enjin kereta. Memanglah kalau 2-3 hari minyak diesel dia banyak makan. Tak mampu nak beli. Bila toke bagi modal, balik ikan toke punya. Harga toke tentukan. Oh, patut ikan di pasar mahal, nelayan tak senang hidupnya. Sebab dia ada sistem perhambaan moden. Jadi kita jadi kecil. Kurang sensitif, kita jadi kecil. Tetapi penulis mencatatkan Melayu belum hilang di dunia kerana itu masih ada sejarah masa lalu sebagai inspirasi dan watak-watak masa lalu yang menjadi inspirator untuk kebangkitan semula. Katanya kalau Panglima hero di laut ni Panglima awal dengan Panglima hitam kan? Cuba dah baca. Rupanya kita tertunggu-tunggu. Dia mau buat filem makin lama berjaya. Catat rekod kan? Maknanya kita memang tertunggu-tunggu watak inspirator ni. Oh, watak Mak Kilau ni dibangkitkan semula. Lama dah tidur. Cuba tanya budak sekolah, tak tahu. Sungguh. Tapi lepas ada filem ni, ramai orang pergi tengok dan balik jangan bersilat dengan diri tu. Jadi ramai orang pergi tengok rupanya. Kita memang ternanti-nanti watak-watak hebat Melayu ni. Dan Mak Kilau dengan kita bukanlah sejauh mana, belum 100 tahun. Sekitar 100 tahun. Dikatakan dia muncul sikit. Sebelum dia mati, dia muncul di sekitar Gambang, muncul di surau. Jadi itu watak-watak yang kita boleh jadikan contoh. Yang penting kita perlu mengetahui tradisi kita sendiri, termasuk tradisi kelautan ini. Dan kita kembali mengakar atau merujuk pada nilai-nilai luhur warisan tradisi untuk mengisi kebangkitan kita. Kalau kita tidak bangkit masa ini, anak cucu kita masa depan akan lebih teruk lagi. Tengok nelayan sekarang. Kita memang semua bangsa kelautan. Kita bina kapal yang boleh pergi ke mana-mana. Bukan Christopher Columbus itu saja yang boleh, orang lain boleh. Tapi yang tercatat Ferdinand Magellan mati di Filipina. Christopher Columbus menjumpai Amerika. Jadi itu yang kita bangga-banggakan dalam buku-buku kita. Lepas ni minta Samsul Yusof buat watak lain pula. Banyak ni watak Melayu yang tenggelam kan, suruh dia bangkitkan semula. Tok Salah dia buat cerita-cerita hantu. Sebelum ada cerita jerangkung, cerita kungkung, cerita apa lagi, cerita tahyul pula. Apa? Menunggu-nunggu ekor hantu dalam botol
ada hantu di sekolah, ada hantu kat asrama, macam-macam. Jadi watak-watak yang tahyul ini disajikan. Hantu kat limah. Satu dia orang perak suka. Sebab berlakon kat keluarga asal. Raya-raya ni bertanya anak cucu kat tengok. Jadi terima kasihlah kepada penggiat seni yang membangkitkan warisan kita. Contoh kita ada Jepun. Ketika dia maju, dia tak tinggal budaya samurai, ketaatan, kesetiaan, budaya Bushido dia. Dia tengok filem The Last Samurai. Apa? The Last Samurai siapa hero? Tu yang pernah menang lelaki paling handsome kat dunia tu. Lama. Tom Cruise. Hero Mission Impossible. The Last Samurai. Samurai ni dia setia. Dan tradisi dia, kalau dia gagal, dia kena cabut nyawa dia sendiri. Bukanlah malaikat maut nak cabut, tapi dia kena cucuk jantung dia dengan pisau pendek. Dia masih ada pengorbanan dan kesetiaan. Tetapi dalam masa yang singkat, penulis catatkan, dalam masa yang singkat Jepun bangkit daripada kehancuran Perang Dunia Kedua. Satu-satunya negara yang pernah dibom dengan bom atom ialah Jepun. Dia ambil masa hanya beberapa tahun untuk bangkit semula. Dia kena tahun 40-an ni. Masa tu dia agak maju lah sebenarnya. Dia dah ada kapal semua. Tapi dia surrender tu, habis semua empire dia, termasuk di negara kita ni lah. Dari tahun 41 sampai 43 kan. Tapi tahun 60-an kita duk gila kereta Honda semua. Toyota kita beli. Lagi apa barang Jepun, Sony, Aiwa, macam-macam. Kalau dulu dia hantar tentera, kali ini dia hantar barang. Kita juga jadi pembeli dan pengguna setia. Kalau murahnya barang Jepun, kita beli barang Jepun bukan di Malaysia. Panasonic Jepun tak? National Jepun, teknik Jepun. Orang Jepun. Bila mereka bangkit, tahun 40-an mereka guna bom atom. Tahun 60-an mereka bangkit. Speaker tu saya tengok yang Masjid Al-Fahrul lama punya, nama dia Toa. Dia kata ini brand Jepun dulu, dia kata. Ini memang kira antara kualiti terbaik pada waktu itu. Jadi sebagai khatimah, nilai-nilai tradisi yang kita ada ini, termasuk tradisi seperti semangat persaudaraan, kebersamaan, gotong royong, tolong menolong, perlu dibangkitkan semula selepas kelesuan. Jadi jangan kita pupuskan. Seperti mana kata Malik bin Nabi, al-fikrul mayyit, pemikiran sudah mati. Jadi kita hidupkan semula tradisi ini untuk kita membina watak bangsa yang kuat, dan akhirnya kita ada kompetensi untuk bersaing semula dengan bangsa-bangsa lain, dengan tradisi-tradisi lain. Kita tak selalu pinjam tradisi di luar bangsa kita. Ya, tradisi mereka baik juga, tapi kita dah ada apa yang kita perlukan untuk kita bangkit. Keterampilan bangsa kita ini bukan yang dibuat-buat, memang sungguh. Cuma kita dilemahkan, kadang-kadang dilemahkan dengan macam-macam benda. Tahyul dan dongeng, drama-drama yang tidak menceritakan realiti sebenar, sampai kita terbius dalam kemudahan, dalam zon yang selesa atau orang kata complacent zone itu, yang saya sebut. Kalau belajar, hang kena dapat 7A. Apa pun kena rebut beasiswa ini. Jadi kita sibuk merebut beasiswa, kita lupa membina watak bangsa. Jadi kita lahirkan orang yang bukan berakar umbi daripada tradisi kita sendiri. Jadi kita berubah, dan bangsa ini boleh bangkit. Bukti dia orang buat filem Mak Kilau pun boleh laku.
Kita hidupkan seorang watak bangsa saja. Berduyun-duyun orang pergi tengok, dah 40 berapa juta dah kutipan. Jadi terima kasih penggiat seni, dan kita sekarang ni penggiat masjid pula kita kena buat. Berapa ramai lagi kita nak ajak orang datang masjid rumah-rumah. Itu salah satu juga tradisi kita. Kita ada tradisi datang ke masjid, di tradisi kita. Dan akhirnya muncul madrasah-madrasah atau tempat-tempat pengajian kecil di sekeliling masjid yang hari kita sebut surau. Itu tradisi kita. Jadi saya nak berhenti kat situ. Itulah pentingnya pembinaan watak bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.